Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan sambung lagi pada topik yang seterusnya, iaitu pada RL dan RC hari ini. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak recap sikit mengenai purely elemen, iaitu pure element R, elemen L dan juga pure element C. Okey, apa yang you dah belajar dalam pure R, L dan C? Okay, so saya lebih suka seperti biasa kita tabelkan supaya kita nampak dia punya comparison, okay? Alright. Here is the table for comparison element R, element L dan element C. Okay, kita nak tengok 3. So, pada elemen R, kita ada litar AC seperti ini. Okay, ni elemen R. Okey, dalam elemen R juga kita ada rumus R equal to V over I. Okey, R equal to V over I. Dan kita tahu pula sifat atau karakteristik bagi litar purely resistive ataupun kita panggil sebagai resistive reactance. Okey, resistive reactance, sifat dia adalah sentiasa in phase, iaitu sentiasa sefasa. Okey, sefasa ni macam mana? Bila mana V dan I bergerak, bersilang dan berakhir pada titik asalan yang sama. Okey, in the same phase. Itu sifat bagi resistive reactance. Alright, seterusnya. Macam mana pula phasor diagram dia? Okey, phasor diagram dia, elemen V dan elemen I are sefasa. Alright, jadi bila sefasa, basic equation dia VR equal to Vm sin omega t dan IR equal to Im sin omega t. Alright, this is resistive reactance ataupun purely resistive. Ini adalah elemen dia, sifat dia. Okey. Okey, kedua kita nak tengok elemen L pula, iaitu purely inductive ataupun kita panggil sebagai inductive reactance. Okey, macam mana litar bagi inductive reactance? Jadi ini adalah simbol bagi L dan litar sumber bagi AC, alternating current. Okey, macam mana rumus bagi L? XL equal to 2 pi FL, di mana omega equal to 2 pi F, maka XL equal to omega L. Alright, clear? Okey, macam mana pula bagi sinus waveform dia? Dia adalah out phase, tidak sefasa, di mana I akan sentiasa lagging. Okey, I akan sentiasa lagging. Macam mana lagging dia? Dia akan lagging 90 darjah daripada V. Kata kalau ini V awak, maka I awak akan bergerak lambat 90 darjah. Okey, ini. Dan perbezaan ini kita namakan sebagai phi. Phi equal to 90 darjah. I sentiasa lag 90 darjah. Okey? Alright. Jadi macam mana phasor diagram dia pula? Jadi pilih satu sebagai reference axis. Saya suka pilih V. Jadi V sebagai reference axis, VL, dan I sentiasa lag 90 darjah. Okey, ini phasor diagram sifat bagi inductive reactance ataupun purely inductor. Okey, dah dapat phasor. Sekarang macam mana pula dengan basic equation dia? So, bila saya pilih VL sebagai reference axis, maka VL mestilah ambil reference equation. Vn sin omega t. Dan IL sentiasa lagging, Im sin omega t minus 90 degree. Okay.
Selesai untuk elemen L. So, sekarang kita nak tengok pula elemen C. Macam mana litar C? Okey, ini adalah litar C dalam alternating current. Okey, di mana rumus dia at C equal to 1/2 pi FC, di mana omega equal to 2 pi F. Maka X C equal to 1/omega C. Clear? Alright, clear. Okey, macam mana pula sifat sinus bagi capacitive reactance ni? Alright, dia juga out phase. Dia tidak sefasa di antara voltan dengan current. Di mana I akan sentiasa lead. Okey, I akan sentiasa lead, mendahului. Okey, macam mana dia punya sinus waveform? Yang ni adalah V. Saya suka letak V V sebagai reference axis. Jadi saya tak tukar-tukar dah. Saya pilih V je sebagai reference axis. So ini adalah V, maka I akan sentiasa lead. Maka I akan bermula awal daripada V. Okey, yang ni I. Okey, jadi perbezaan fasa ini adalah sebanyak 90 darjah. Okey, macam mana pula phasor diagram dia? V saya pilih sebagai reference axis VC. Maka I sentiasa lead IC lead 90 darjah. Okey, kelas? Alright. Jadi, dah siap phasor diagram. Macam mana pula dengan equation dia? Bila saya pilih V sebagai reference, maka V akan pegang reference equation dia. Alright. Jadi, Vm sin omega T. Dan maka IC equal to Im sin omega T plus 90 degree. Okey, kenapa plus? Sebab dia lead. Kenapa minus? Sebab dia lag. Alright, kelas? Okey, selesai kita recap komponen pure bagi R, L dan C. And now, we are going to learn a new things, which is I going to introduce to you the combination between element R and element L. Kita nak kawinkan R dengan L ni, okay? We want to make it together. Kita nak tengok apa jadi dengan sifat bila R dan L disatukan dalam satu AC circuit. Okay, kelas. Alright, sebelum you tengok yang panjang-panjang dalam nota ni, saya lebih suka kalau you fokus kepada apa yang saya nak terangkan kepada awak. Sebab nota tu awak boleh rujuk kemudian bila awak sorang-sorang lah, okay? Okay. Apabila gabungan berlaku di antara elemen R dan L, iaitu purely resistif dan purely induktif, apa yang akan terjadi? Pertama, saya nak tunjuk kepada awak dulu macam mana rupa litar tu bila digabungkan. Alright? Gabungan R dan L sentiasa kita gabungkan dalam series. Okay, sentiasa dalam gabungan series elemen R dan L. Okay. Lepas tu, awak compare pula. Apa sifat bagi R? Sifat R. Okay, sifat R. Di mana dia sentiasa sefasa VR dan IR. Macam mana pula sifat bagi L? Sifat L. Di mana dia sentiasa tidak sefasa. Tidak sefasa dan I sentiasa lag. Okey, I sentiasa lag 90 darjah. Apabila kedua-dua ini digabungkan, maka apa jadi? Awak tahu dah komponen series, betul? Apa sifat bagi litar series? Litar series sifat dia adalah I always same, betul? Di mana-mana dalam litar series, I sentiasa sama. Yang berbeza adalah V. Jadi, IR sama dengan IL.
Ingat IR sama dengan IL. So, macam mana phasor diagram bila dia bergabung? Okey, bila dia bergabung, maka ini adalah, saya tulis satu-satu lah. Ini adalah VR. Okey, ini adalah VR. Di mana kita tahu sifat VR, sifat R adalah I-nya sefasa. Betul? Tapi kita tahu juga bila series I sama, maka IR dan IL sama. IR pun dia, IL pun dia. Okey? Dan kita tahu juga L, I sentiasa lagging 90 darjah. Maka VL akan mencapah ke atas 90 darjah. Kenapa? Sebab kalau you perhatikan dekat sini, ini adalah komponen L. Ini adalah komponen R. Mereka berkongsi I yang sama. I yang sama. Di mana I pada litar R sefasa. Tapi I pada litar L sentiasa lagging. Jadi apabila I lagging, V mestilah mendahului 90 darjah daripada I tadi tu. Boleh faham? Sebab itulah phasor diagram dia bagi gabungan R dan L, phasor diagram dia mencapah macam ni. Boleh faham kelas? Okey, kenapa dia jadi macam ni? Okey. Alright, selesai. Okey, seterusnya kita pula nak tengok kita tengoklah nota apa lagi dia cakap. Okey, so yang ni saya dah terang, ni cara lukis dia secara series. Dan ini pun saya dah terang kenapa tiba-tiba VL boleh naik atas, kenapa VR boleh turun bawah. Saya pun dah terangkan kepada awak kenapa. Dan akhirnya bila you nak cari jumlah, okey, you nak cari jumlah, you ada L, you ada kat sini L, you ada R. Yang ini you ada SL. Macam mana nak cari jumlah dua benda ni? Sedangkan bendanya tak sama. Jadi nak cari jumlah kedua-dua ini, bila dia jumlahkan, gunakan rumus kejap lagi, dia akan represent, dia tak lagi represent reactance, dia tak lagi stand alone resistive reactance, dia tidak lagi stand alone inductive reactance. Dia akan jadi satu nama yang kita panggil sebagai impedance, iaitu Z, ataupun dalam Malay kita panggil sebagai galangan Z. Okey, R dan XL bila gabung dia akan jadi Z, iaitu impedance galangan. Alright, itulah yang terbitnya Z di sini. Z Okey. Selesai. Alright, sebelum saya lupa. Okey. Mengikut hukum dalam engineering matematik iaitu trigonometri. Awak dah belajar kan? Macam mana awak nak dapatkan voltage satuan? Okey, summation. Summation, vektor summation. Awak ada satu kat sini, awak ada satu kat sini. Macam mana nak dapatkan vektor summation dia? Okey, yang ni VL Macam mana nak dapat vektor summation? Vektor summation boleh diperolehi menggunakan pergerakan vektor. Awak gerakkan VL datang sini, maka awak dapatlah satu summation vektor di sini. Jadi segitiga yang terlibat adalah segitiga ini. Okey, ini sudut 90 darjah. Maka ini adalah VL, ini adalah VR, ini adalah total summation of V. Okey, V. Faham? Jadi nak dapatkan VL sama dengan I times XL. Nak dapat VR, I times R. Okey, nak dapat V summation equal to I times Z. Z adalah gabungan kan? Maka I times Z. Dapatlah ini. Okey, yang kita panggil sebagai voltage triangle. Kenapa voltage triangle? Sebab you pakai V, maka voltage triangle. Okey, selepas ni rakaman seterusnya saya akan ajar pula
macam mana rumus-rumus yang terlibat dalam gabungan ini. Okey?